Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bahagian bidang akidah bersama dengan saya Ustazah Nur Suhaila binti Sahar. Okey. Tajuk sebelum saya memulakan pelajaran, gambar apa yang kita boleh nampak dekat sini? Ini adalah berkaitan dengan gambar camping ataupun perkemahan. Apa kaitannya gambar camping ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni? Kaitannya adalah situasinya bila kita pergi camping, tiba-tiba kita nak buang air kecil, buang air besar, kita tak jumpa sumber air. Kawasan yang kita camping tu tak jumpa sumber air, jadi kita nak buat macam mana? Bila dah buang air kecil, buang air besar, apa perlu kita buat? Kita perlu solat. Jadi bila kita dah buang air kecil, buang air besar, kita perlu solat. Jadi apa yang kita perlu buat? Itulah dia apa yang kita nak belajar dengan hari ini, iaitu berkaitan dengan tajuk istinja. Sekarang kita pergi kepada maksud istinja. Istinja dari segi bahasa ialah selamat daripada penyakit. Manakala dari segi istilah ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubur dan dubur. Sekarang kita beralih kepada dalil istinja. Dalil yang pertama daripada hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma' ya'ni yastanji bihi. Riwayah Bukhari. Terjemahan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi SAW keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Dalil yang kedua daripada ayat Quran, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Terjemahan, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Apa itu hukum beristinja? Hukum istinja adalah wajib bagi setiap muslim. Apabila dia sudah melakukan atau membuang air besar dan kecil, wajib ke atasnya untuk beristinja. Sekarang kita lihat kepada alat-alat istinja. Alat-alat istinja ada dua kategori, iaitu air mutlak, iaitu 7 sumber air mutlak, dan juga batu atau benda-benda kesat. Sekarang kita lihat kepada 7 sumber air mutlak. Apakah contoh-contoh sumber air mutlak? Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua, air paip. Yang ketiga, air embun. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air salji. Yang keenam, air mata air. Yang ketujuh, air laut. Dan seterusnya adalah air perigi. Seterusnya kita pergi kepada alat-alat istinja. Yang pertama adalah daun kering. Yang kedua adalah batu. Yang ketiga kain. Keempat kulit kayu. Kelima tisu. Keenam kertas. Seterusnya kita lihat kepada bahan yang haram digunakan untuk beristinja. Pertama, kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis, nama-nama Allah dan Rasul. Kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Ketiga, benda najis atau yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering. Keempat, benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera. Seterusnya, kenapa kita perlu beristinja? Apa kepentingan beristinja? Pertama,
terhindar daripada jangkitan penyakit. Yang kedua, badan menjadi cergas dan sihat. Ketiga, ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Keempat, memberikan keselesaan kepada diri dan orang lain. Kelima, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan yang terakhir, mendapat pahala. Seterusnya, syarat beristinja menggunakan benda kesat. Yang pertama, alat mesti suci, bersih dan kering. Kedua, najis pada kubur atau dubur belum kering. Ketiga, najis tidak meleleh ke tempat lain seperti betis atau peha. Keempat, tiada najis lain yang melekat di tempat keluar najis. Seterusnya, kita pergi kepada cara beristinja. Terdapat 3 cara beristinja dalam Islam. Yang pertama adalah dengan menggunakan batu dan air. Cara ini adalah cara yang paling afdal. Yang mana kaedahnya adalah bersihkan tempat keluar najis menggunakan 3 biji batu atau 1 biji batu dengan menggunakan 3 permukaan, kemudian basuh dan cuci dengan air sehingga diyakini bersih. Seterusnya, kaedah yang kedua, cara yang kedua adalah menggunakan air. Basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Ketiga, menggunakan batu atau benda-benda kesat. Bersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan 3 biji batu atau 1 biji batu dengan menggunakan 3 permukaan atau benda kesat sehingga diyakini bersih. Seterusnya kita lihat kepada adab-adab kodok hajat. Yang pertama, tidak bau masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, membaca doa sebelum masuk tandas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ketiga, memakai selipar dan menutup kepala. Keempat, melangkah ke dalam tandas dengan kaki kiri. Kelima, menjaga aurat sehingga masuk ke tempat membuang air, mencangkung dan berhati-hati dengan percikan najis. Keenam, tidak menghadap kiblat bagi tempat yang tidak berdinding. Ketujuh, tidak bercakap semasa membuang air. Kelapan, memegang kubur dan dubur. Tidak memegang kubur dan dubur dengan tangan kanan. Kesembilan, tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh, laluan orang ramai, laluan lubang tanah, dalam air yang tenang seperti tasik atau kolam. Kesepuluh, melangkah keluar tandas dengan kaki kanan. 11, membaca doa keluar tandas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa'afani. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.